Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan persamaan yang melibatkan ln dengan menggunakan anti-ln. Okey, sebelum ni awak dah pernah guna anti-log, betul? Bila mana awak ada soalan yang bentuknya macam ni. Awak ada log X sama dengan 5 contohnya. Bagaimana awak nak cari nilai untuk X? Jadi awak boleh bawa log ini ke kanan. Jadi awak akan tulis X sama dengan anti-log 5. Ataupun anti-log ini juga kita boleh shortkan dia sebagai log negatif 1, 5. Okey. And then awak terus tekan kalkulator lah. Nak tekan kalkulator, awak akan tekan shift log. Okey, kalau awak tekan kalkulator awak akan dapat log kuasa negatif 1 nanti ya. And then awak masukkan nilai 5. Dan awak dapat jawapan dia. Jadi di sini X adalah 100,000. Nah, ini contohnya apabila awak menggunakan log dan juga anti-log. Okey, kalau ln ni benda yang sama je sebenarnya. Awak nak cari nilai X yang melibatkan ln. Okey, contoh soalan. Awak ada ln, okey, ln X sama dengan 5. Tadi log kan, sekarang ln X pun yang sama juga. Awak akan tekan shift ln. Okey, kalau kat kalkulator awak akan dapat ln negatif 1. Kemudian awak masukkan nilai 5. So awak dapatlah nilai dia. Dan kalau awak perhatikan dekat sini, bila awak buat shift ln, awak tak akan pernah dapat nilainya dalam nombor bulat. Okey, maksud nombor bulat tu macam cikgu kata nombor yang boleh dinisbahkan lah. Nombor yang kita boleh jadikan dia dalam bentuk pecahan. Okey, kalau yang macam ni, nampak awak tak boleh nak tukar dalam bentuk pecahan. Kenapa? Sebab E ini ataupun ln itu sendiri adalah logaritma jati. Logaritma jati ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia natural logarithm. Macam itulah sebutan dia. Okey. So logaritma jati ni adalah nilai log yang berasaskan E. Okey, contoh kita ada log X asas E. Dan E ini nilainya adalah suatu nilai yang tak nisbah. Nilai nombor perpuluhan yang panjang berderet-deret. Dan nilainya tetap adalah 2.7181828459. Tak habis. Okey, jadi awak tak boleh nak ingat nombor yang panjang ni, betul? Sebab itulah mathematician letakkan nombor yang panjang ini sebagai asas E. Dan asas E ini juga kita panggil dia sebagai eksponen. Okey, kalau kita perhatikan menurut graf, okey, kenapa dia dinamakan sebagai natural logarithm? Kerana graf untuk log berasaskan E itu sendiri nilainya adalah menghampiri infinity. Okey, menghampiri infinity dan dia tak akan berakhir lah sebab kita tahu infinity ni adalah ketaksamaan. So graf dia akan panjang, tak sudah-sudah, tak ada titik hujung. Okey. And then log berasaskan E ini juga boleh ditulis sebagai ln. Sebab dalam kalkulator awak, kalkulator cikgu kisahnya lain. Cikgu boleh type dia punya asas, cikgu boleh ubah dia punya asas. Tetapi kalkulator awak tekan log, log itu hanyalah untuk log 10 saja. Log asas 10. Awak tak boleh ubah asas tu jadi asas E. So, dia punya alternative way adalah awak tekan ln. Awak cari sebelah log itu ada button ln, ln. Awak tekan ln dan awak masukkan nilai. Awak dapatlah bacaan untuk log asas E. Okey? And then kalau awak nak ubah dalam bentuk indeks, kalau awak gunakan log sahaja, indeksnya dah tentulah nombor asas dia itu ikutlah awak punya asas pada log, betul? Kalau asas 10, so indeksnya asas 10. Tapi sebab ini adalah log berasaskan E, jadi dalam bentuk indeks, asasnya juga E. Dan terpulanglah lepas tu, berapa nilai indeksnya, nilai akhir, awak dapat yang nilai ln tu sendiri, okey? Itu dia punya basic untuk logaritma jati. Jadi kita akan tengok beberapa soalan yang bermain-main nanti dengan ln dan juga anti-ln dan juga eksponen. Okey? Perbincangan kita kali ini adalah berdasarkan latih diri 4.13 buku teks KSSM Form 4 Form. Cikgu sebut form ni, Form 4 muka surat 120.
Okey, so apa soalannya? Disuruh awak selesaikan persamaan berikut menggunakan logaritma jati. So dia dah mention kat sini logaritma jati. Maksudnya awak sama ada akan gunakan ln ataupun eksponen sahaja, dan dia suruh bagi awak jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, siapa yang dah tengok video cikgu sebelum ni, cikgu dah bagi tahu walaupun jawapan dia suruh bagi pada 3 tempat perpuluhan, tapi sepanjang proses pengiraan tu make sure awak letakkan tempat perpuluhannya lebih 1. Kalau dia minta 3, awak letak 4 sepanjang tempoh pengiraan, sepanjang awak buat pengiraan. 3 tempat perpuluhan ni datang waktu last sekali supaya jawapan awak dapat tepat sama macam dalam skema. Okey, so cikgu pecahkan soalan ni. Soalan ni sebenarnya ada 6, tapi turutannya tak matching-matching. Dia susun ikut suka hati je. Jadi cikgu pun susun semula ikut suka hati cikgu juga. Okey, yang mana cikgu letakkan soalan ADF ini hanyalah melibatkan antilon. Okey, soalan BCE nanti kita tengok, dia soalan cerita lain. Dia ada eksponen kat situ. Okey, so kita tengok soalan yang melibatkan antilon terlebih dahulu. Kita pergi ke soalan A. Okey, diberi ln dalam kurungan 5x tambah 2 sama dengan 15. Benda ni simple sangat. Kenapa cikgu kata simple? Ln kemudian diberikan ln itu dan nilai. Jadi awak boleh pindahkan ln ke kanan. Boleh, bila pindah ln ke kanan, apa yang berlaku? 5x tambah 2 akan kekal di kiri. Jadi di kiri kita ada 5x tambah 2 sama dengan, pindah ke kanan, so dia akan jadi ln negatif 1, 15. Ln negatif 1 adalah anti-ln. So awak nak dapatkan anti-ln, awak tekan shift, tekan ln. Okey, kemudian masukkan nilai 15. Jangan risau bila kalkulator awak tulis tak sama macam cikgu. Kalkulator cikgu tulis E. Kalkulator awak mungkin tulis ln negatif 1 mungkin. Okey, tapi awak terus masuk sahaja nilai 15 dan awak akan dapat jawapan yang sama dengan cikgu, iaitu berderet jawapan dia 3269017.372. Memandangkan di belakangnya perpuluhan cuma ada 3, salinlah semua. Okey, so kita akan dapat kat sini 5x tambah 2 sama dengan, salin 3269017.372. Masalah pada student cikgu adalah dia nampak jawapan panjang macam ni, dia takut. Dia terus rasa jawapan dia salah. So kena hilangkan rasa ketakutan tu tau. Dengan cara banyakkan buat latihan, awak dah biasa jumpa dengan jawapan yang bentuk macam ni, so tak takut lagi lah kan. Okey, so 2. Apa kita nak buat dengan 2? 2 ni kan sama, nombor je. So bawa ke kanan, kita tinggalkan 5x sahaja di kiri sebab kita nak cari x hujung sekali. Jadi 5x tinggal di kiri. 3269017.372 ni tolak dengan 2. 2 positif bawa ke kanan jadi negatif. So kita akan dapat 3269015.372. Kita nak dapatkan x sahaja. So apa kita perlu buat pada 5? 5 bawa ke kanan, apa jadi? Perlu dibahagi dengan 5. So bahagi 5. Jadilah jawapan last dia 653803 point. Dia nak dalam 3 titik perpuluhan, so ambil 3 saja. 075. Siap. Itu adalah jawapan kita yang terakhir. X sama dengan 653803.075. Okey, kita pergi ke soalan B. Soalan D. Lupa dah susun. So, kita pergi ke soalan D. Okey, untuk soalan D pun sama stepnya. Kita ada ln, kemudian kita ada dalam kurungan 3x tolak 2 sama dengan 4. Jadi, dalam kurungan ni kita boleh tinggalkan ln bawa terus ke kanan. Okey, ln bawa pergi kanan. Tak adventure betul soalan ni. Sama. Okey, lepas tu kita salinlah balik yang tinggal dalam bracket ni. 3x tolak 2 sama dengan ln bawa ke kanan akan jadi ln negatif 1 ataupun anti-ln. So, tekan shift ln, masukkan nilai 4. Awak akan dapat 54.5982. Ambil 4 titik perpuluhan. Soalan nak 3. Tapi ini masih lagi dalam jalan kerja. Jadi, ambil 4 titik perpuluhan. So, 3x tolak 2 sama dengan 54.5982. Okay, apa kita nak buat dengan negatif 2? Sebab dia suku fu, sama nombor je, bawa dia ke kanan. Maksudnya 54.5982
5982, awak kena tambah dengan 2. Negatif 2 bawa pergi kanan jadi positif 2. So, awak akan dapat jawapan 56.5982. So, 3x sama dengan 56.5982. Jadi, macam mana nak dapatkan x sahaja? Bahagikanlah dengan 3. So, bahagi 3, awak dapat tak nampak sini 18.866. Ambil sehingga 3 tempat perpuluhan sebab itu jawapan yang terakhir. So, x kita sama dengan 18.866. Okey, siap. Sekejap je kan? Rasanya video cikgu kali ni pun pendek aja. Tak lama. Okey, last sekali untuk bentuk yang macam ni adalah soalan F. Iaitu dia bagi ln. Special soalan F ni. Sebab kali ni kurungan kita ada kuasa 2. Sama dengan 4. Bila ada kuasa 2, expectation awak adalah jawapan awak mesti ada 2. Okey, mesti akan ada 2 nilai X. Jadi kita buat step by step yang sama. Ln ini bawa ke kanan dulu. Jadi kita akan dapat di belah kiri masih lagi X tambah 1 dalam kurungan 2, kuasa 2. Sama dengan ln bawa ke kanan jadi ln negatif 1, 4. Okey, anti-ln. So, kita tekan shift ln 4. Kita dapat 54.5982. Okey, ambil 4 angka. 4 titik perpuluhan. So, kita salin. Okey, salin balik kat sini. X tambah 1 kuasa 2 sama dengan 54.5982. Okey, bila dah sampai dekat sini, maksudnya cikgu pastilah ada kalangan awak dia akan terfikir macam ni. Okey, dia nak kembangkan yang X tambah 1 ni sebab dalam kurungan kuasa 2 dia nak kembangkan. Boleh, tak ada masalah. Kembangkan, susun dan buat EQN. Awak akan dapat jawapan. Okey, satu cara lain yang lebih cepat adalah awak pindahkan keseluruhan kuasa 2 ini ke sebelah. Okey, caranya adalah begini. Okey, kuasa 2 bila pindah ke sebelah, maksudnya sini dah hilanglah kuasa 2 dia. Jadi X tambah 1. Okey, yang di sebelah ini dia akan jadi punca kuasa 54.5982. Dan punca kuasa ni kena ingat selalu ada positif dan negatif value. Mesti. Sebab dia melibatkan kuasa 2. Kuasa 2 mesti ada positif dan negatif untuk dia punya punca kuasa. Okey, sebab apa? Okey, sebab bila awak ada yang positif, contoh 2 kuasa 2, awak akan dapat 4. Betul? Okey, macam mana kalau negatif? Dalam kurungan negatif 2 kuasa 2, awak masih akan dapat 4. Sebab tu bila awak buat punca kuasa, ada kebarangkalian nombornya positif dan negatif. Itu reason dia. Okey. So, kita akan buka. Kita akan buat punca kuasa 54.5982. So, punca kuasa 54.5982. Kita akan dapat 7.3891. Ambil 4 titik perpuluhan. Jangan lupa positif dan negatif. Oleh sebab ada positif dan negatif, jadi cikgu terus asing. Okey, di sini adalah X tambah 1 sama dengan, kita ambil yang positif, 7.3891. Okey, dan di bawahnya, bawah sikit lah. Sebab sepatutnya kalau awak nak buat kiri kanan lagi cantik. Tapi sebab tak muat kan, cikgu new video. So, cikgu tak kat bawah, okey. So, X tambah 1 kali ni, ianya adalah negatif 7.3891. Okey, so, satu positif, satu negatif. Satu ni bawa ke sebelah, sama je. Okay, kemudian kita buat matematik macam biasa. Satu bawa pergi sebelah, satu akan jadi negatif. So, 7.3891 tolak 1. Jadi, jawapan last dia 6.3891. X sama dengan 6.3891. Ini jawapan X yang pertama. Okey, yang kedua, dia negatif ni. So, negatif 7.3891. 1 bawa ke kanan. Apa jadi? Dia jadi negatif juga. 1. So, jawapan last kita adalah X sama dengan negatif 8.3891. Okey? Nampak tak? Kita ada 2 jawapan untuk X.
Kalau kawan-kawan awak yang buat X tambah 1, kemudian dia kembangkan, kemudian dia susun dalam bentuk EQN, dia akan dapat jawapan yang sama macam yang kita buat. Okey. 2 jalan kerja dengan satu jawapan yang sama. Satu set jawapan yang sama. Kan kata kenapa cikgu kata satu jawapan dan ada 2 jawapan. Okey. So ini adalah contohnya apabila awak ada soalan yang melibatkan ln dan awak perlu tukar dalam bentuk anti-ln. Okay, kita perhatikan set soalan kita untuk B, C dan E. Nampak tak? Bentuk dia lain kan? Tadi, tara. Tadi dia bentuk macam ni. Sekarang dia bentuk macam ni. Dia ada eksponen siap-siap. So, macam mana kita nak buat? Jadi, kita akan mulakan dengan soalan B. Okay, soalan B dia bagi 30. Kemudian ada eksponen. Kuasanya adalah 2X tambah 3 sama dengan 145. Okey, tinggalkan eksponen sahaja di sebelah kiri. Jadi 30 ni bawa dia pergi kanan. Bila 30 ni bawa ke kanan, kau perhatikan dia duduk kiri ni, dia jadi faktor kepada eksponen, betul? Bawa ke kanan, dia akan dibahagikan dengan 145. Jadi di kiri akan tinggal eksponen 2X tambah 3. Okey, di sebelah kanan sekarang kita ada 145 bahagi 30. Dapat jawapan 29/6. Jangan risau. Jangan pergi ambil yang ni ya. Ni panjang berderet. 3. Ni kan nombor nisbah. Kita boleh ubah jadi nombor nisbah. Ingat tak? Perpuluhan berulang boleh jadi nombor nisbah. Ambil nombor nisbah dia. Okey, 29/3. Okey, dah siap dalam bentuk macam ni. Kalau kita nak buat macam log sebelum ni kan, kita buat, kita samakan asas, betul? Kali ni susah tau nak samakan asas. Macam mana kita nak teka eksponen kuasa berapa yang dapat 29/3 ni? Tak boleh. Tak boleh, try lah, tak boleh. Okey, sebab eksponen tu sendiri dah memberikan nombor tak nisbah. So bila dia dikuasakan, menjadi-jadi tak nisbah dia. So tak boleh buat. Jadi alternatif way adalah kita ubah menjadi bentuk ln. Okay, kita ubah menjadi bentuk ln. Sebab kita tahu eksponen ni kita boleh jadikan dia log asas E. Dan log asas E adalah ln. So shortcut, make it sweet and simple, kita terus ubah dalam bentuk ln. Okay, so bila kita ubah dalam bentuk ln, kita tak payah tulis dah dia punya asas. Terus tulis ln. Kan, kalau kita buat dalam bentuk log asas E, jadi asas dia akan jadi asas E lah. Tapi sebab kita buat ln, so tak payah buat asas. So ln ambil nilai 29/3 sama dengan indeks macam biasa akan jadi jawapan untuk log ataupun ln. So 2X tambah 3. Nampak ini? Ln 29/3. Apa maksud ln 29/3? Awak boleh kembangkan dia mengikut hukum indeks. Ingat lagi hukum indeks yang melibatkan per. Okey, kita boleh kembangkan dia jadi ln 29 tolak ln 3 sama dengan 2X tambah 3. Okey, sebenarnya tanpa awak kembangkan pun awak akan dapat jawapan yang sama. Tengok cikgu buat ln 29/3 awak dapat 2.2687 kalau kita ambil 4 titik perpuluhan. Bila kita kira dalam bentuk pengembangan pun kita dapat yang sama, 2.2687. So apa bezanya? Kenapa cikgu suruh awak kembangkan juga? Sebab di sini ada markah penggunaan rumus. Kita kena ingat dalam setiap jalan kerja akan ada markah untuk penggunaan rumus. So rumus hukum log mengatakan bahawa apabila ada ln 29/3 ataupun log dalam bentuk bahagi, awak boleh expand dalam bentuk tolak. Okey, so gunakan rumus itu. Jadi jawapan di sini adalah 2.2687. Kita ambil 4 titik perpuluhan sama dengan 2X tambah 3. So macam biasa 3 bawa ke sebelah, jadi 2.2687 tolak 3. Sebab 3 positif, bawa ke kiri akan jadi negatif. So kita dapat jawapan dia negatif 0.7313 sama dengan 2X. So kita nak dapatkan X saja, maksudnya kita kena bahagikan semua ni dengan 2. So X kita adalah negatif 0.36. Ambil 3 tempat perpuluhan sebab ni jawapan last. So 0.366. Dah siap. Itulah kita punya nilai X. Okey, senang je kan? Senang. Tengok 2 soalan lagi.
Memang sama je bentuknya. See? Okey, kita tengok soalan C. C, soalan C. Okey, soalan C. Yang sama juga. Okey, 5 eksponen kuasa 3x tolak 4 sama dengan 35. So, apa kita nak buat first? Tinggalkan eksponen ni solo di kiri. Jadi, nombor faktor dia kena bawa ke kanan. Bila bawa ke kanan, maksudnya di kiri akan tinggal eksponen kuasa 3x tolak 4. So, 35 akan bahagi dengan 5. 35 bagi 5, awak dapat jawapan dia 7. Okey, so 7. Lepas tu nak buat apa? Nak teka. E kuasa berapa dapat 7? Tak payah. Okey, tukar dalam bentuk ln. Okey, bila tukar bentuk ln, maksudnya sini ln ambil 7. Okey, ln 7 sama dengan ambil indeks sebagai dia punya nilai 3x tolak 4. Ln 7 boleh terus tekan kalkulator. Ln 7 sama dengan 1.9459. Ambil 4 titik perpuluhan. So 1.9459 sama dengan 3x tolak 4. So 4, negatif 4 bawa ke kanan. Bawa ke kiri. Bawa ke kiri kan. Jadi tambah 4. 1.9459 tambah 4. Awak dapat 5.9459. 5.9459 sama dengan 3x. Macam nak cari x saja, bahagikan nilai ni, bahagikan nombor ni dengan 3. So bagi 3. Siaplah nilai x dia. Ambil 3 tempat perpuluhan. 1.982. Siapa yang skip terus video cikgu, terus tengok yang C. Okey, kenapa cikgu sekejap 4, sekejap 3? Macam mana kita nak dapat jawapan yang tepat? Okey, caranya mula-mula kita kena pastikan titik perpuluhan kita lebih satu daripada titik perpuluhan yang dia nak sebagai jawapan. Okey, yang last nanti baru kita bagi titik perpuluhan yang betul-betul sama macam jawapan. Itu cara dia lah. Tu cara cikgu. Cikgu share, nak guna pakai guna. Tak nak guna sudah. Okey. So di sini soalan E macam biasa, soalan yang paling last mesti dia pelik sikit. Tapi pelik tak banyak pun, sikit je. Okey, di sini kalau awak perhatikan B dengan C punya soalan, faktor tau. 30 darab E, 5 darab E. Tapi yang ni 4/1 tolak E. So jangan suka hati 5 bahagi 4/1. Salah. Okey, just tukar saja kedudukan. Negatif sebab ni pun eksponen je negatif. Bawa pergi sini untuk jadikan dia positif. So 5 ni bawa lah pergi sebelah, ganti. Okey, sebab dia sama-sama nombor bulat. Bila 5 bawa pergi sebelah, okey, daripada 41, 5 positif bawa pergi sebelah, so tolak 5. Dapat jawapan 36. Jadi di kiri sekarang tinggal 36. Di kanan, negatif eksponen, jadi positif 2x. Buatlah macam biasa, tukar dalam bentuk ln. So ln, ambil nilai eksponen 36 sama dengan ambil indeks 2x. Okey. So selesaikan ln 36 berapa? Tekan kalkulator. Ln 36 3.583 5. Ambil 4 titik perpuluhan. So 3.5835 sama dengan 2x. Macam nak cari x? Bagi je dengan 2. So 3.5835 bahagi 2. Kita dapat jawapan 1.792. Ambil 3 titik perpuluhan untuk jawapan last. Okay, sebab soalan nak macam tu. 1.792. Dah siap. Ya Allah, senangnya. Sekejap aja kan. Tak sampai 30 minit pun video cikgu. Kalau YouTube letak iklan, tak sempat habis iklan. Betul tak? Okey, so boleh faham Cikgu harap faham kaedah bagaimana caranya kita boleh bermain-main dengan logaritma jati. Kita gunakan hukum yang sama macam kita buat pada log. Okey, kita guna anti-log. So bila logaritma jati, kita guna anti-ln. Nampak? Ln negatif 1, ln negatif 1, ln negatif 1 adalah anti-ln. Okey? Dan juga kita boleh ubah daripada eksponen menjadi ln untuk cari nilai untuk kita selesaikan persamaan. Okey? So itu sahaja video cikgu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.